Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. يا أيها الحاضرون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. Bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhan yang menciptakan sekalian makhluk. Suratul Alaq ayat yang pertama. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya, maka Allah akan memberikan kefahaman tentang agamanya. Hadis sahih. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim. Yang dikasihi lagi dihormati yang berbahagia pengurusi, Tuan Imam, seluruh ahli jawatan kuasa, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati lagi dikasihi Allah. Alhamdulillah, kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan taufik dan hidayahnya, qudrah dan iradahnya, kita masih lagi terus diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun hijrah yang baru ini, Allah memberikan peluang dan ruang kepada kita untuk terus kita beribadah. Maka menjadi kemestian, kewajipan, keharusan kepada kita untuk kita mengambil kesempatan, peluang yang Allah Ta'ala berikan ini untuk terus istiqamah dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama ada sekecil-kecil ibadah sehinggalah sebesar-besar ibadah. Di antaranya melakukan puasa Yaumut Tasu'a wa Yaumul Ashura pada hari semalam dan juga hari ini. Alhamdulillah, sekiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk kita berpuasa padanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala ibadah kita, menerima segala puasa yang kita lakukan. Di antaranya banyak kelebihan, keutamaan berpuasa pada Yaumul Ashura ini.
Yang pertama, puasa di bulan Ramadan adalah sebaik, puasa di bulan Muharram adalah sebaik-baik puasa sunnah, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afdalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil muharram wa afdalus salati ba'da al-fariḍah salatul lail. Puasa yang paling utama setelah puasa dalam bulan Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yakni bulan Muharram. Yang dinamakan bulan Muharram ini sebagai Syahrullah menunjukkan kemuliaan bulan tersebut, yang mengandungi 1001 kelebihan, keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya orang yang berpuasa pada bulan Muharram, iaitulah pada 10 pada bulan 10 hari bulan Muharram, maka dia melakukan ibadah puasa yang paling afdal, yakni puasa sunat setelah puasa dalam bulan Ramadan. Yang kedua, dengan mereka melakukan ibadah puasa tersebut, Allah menghapuskan dosa mereka setahun yang lalu. Wa su'ila an sawmi yaumi Arafah qala yukaffiru as-sanata al-madiyah wal baqiyah. Qala wa su'ila an sawmi yaumi Ashura faqala yukaffiru as-sanatal madiyah. Nabi SAW ditanya mengenai keutamaan puasa pada hari Arafah. Maka kata Nabi SAW, akan diampunkan dosanya oleh Allah akan dosanya pada tahun yang sebelumnya dan juga tahun yang sesudahnya, yakni tahun yang akan datang. Lalu ditanyakan pula kepada Nabi SAW tentang puasa Ashura, puasa hari yang ke-10 dalam bulan Muharram. Maka kata Nabi SAW, dihapuskan dosa setahun yang lalu. Yakaffir sanatil madiyah, Allah mengampunkan dosa kita. Maka kita berpuasa pada hari Ashura 10 hari ini untuk Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita pada tahun hijrah yang lalu 1443. Untuk Allah Subhanahu wa taala menghapuskan segala dosa maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala pada tahun lepas. Yang kita lakukan ini supaya kita tidak membawa bebanan dosa, membawa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kita berusaha menyucikan diri kita, membersihkan diri kita daripada membawa, memikul bebanan dosa pada tahun yang sebelumnya. Maka kita hidup pada tahun yang baru ini, hidup dalam keadaan penuh dengan kesucian diri, penuh dengan kerahmatan, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah menerima segala ibadah kita dan Allah Subhanahu wa taala terus menggunakan nikmat dan kurniaannya dalam kehidupan kita. Muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita menyambung diskusi qisasul ghaib fil hadis sahih hadis nabawi. Belik lidah. Iaitu kisah-kisah ghaib dalam hadis sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada kisah yang ke-47. Kisah yang bertajuk kisah alim Madinah yang menentang Dajjal. Masih lagi membicarakan tentang perihal Dajjal. Di antara perbahasan yang panjang bagi umat di akhir zaman dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam
adalah tentang kisah Dajjal. Pendahuluan di antara fitnah Dajjal yang terbesar bahawa ia membunuh seorang lelaki. Ia membelah dua lelaki itu lalu berjalan di antara kedua belahannya. Kemudian Dajjal memerintahkan hidup semula, lalu lelaki itu hidup seperti sedia kala. Hadis ni kita pernah baca sepintah lalu pada hadis yang sebelumnya berkaitan dengan perihal Dajjal juga. Tapi pengarang kitab kita tidak mengambil poin yang kita diskusikan pada malam ini pada hadis tersebut. Yang nak menjadikan ia poin adalah pada hadis yang ke-47 yang kita nak diskusikan pada malam ini. Rasulullah SAW memberitahu kejadian ini dengan sabdanya. Kemudian ia memanggil seorang lelaki muda, lalu dipukulnya dengan pedang sehingga terpotong dua. Kemudian dipanggilnya, lalu datang dengan wajah berseri-seri sambil tertawa. Dengan sekali pukulan ia terbelah dua. Kedua belahan itu berjauhan dengan kadar jarak antara orang yang memanah dengan sasaran panahnya. Kemudian yang dibunuh Dajjal ini, pemuda yang dibunuh Dajjal ini kemudiannya dihidupkan, yakni dihidupkan semula, adalah termasuk orang yang terbaik pada zaman itu. Lelaki itu dari ahli Madinah yang keluar untuk memastikan urusan Dajjal dan keadaannya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an katanya, Rasulullah SAW telah menceritakan kepada kami pada suatu hari cerita yang panjang tentang Dajjal. Antara perkara yang baginda ceritakan kepada Nabi ialah sabdanya, Dajjal akan datang sedangkan ia tidak dapat memasuki jalan-jalan, lorong-lorong bukit di Madinah. Maka ia berhenti di kawasan tanah yang masin dan juga gersang, tiada tumbuhan yang terletak selepas Madinah. Maka keluar pada hari itu seorang lelaki yang paling baik atau antara manusia yang baik. Lalu lelaki itu berkata kepada Dajjal, aku bersaksi sesungguhnya engkau ini adalah Dajjal, sebagaimana yang telah diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis baginda. Perkataan dari lelaki soleh itu menunjukkan kepada anda akan faedah menceritakan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang Dajjal. Maka lelaki itu mengenalinya kerana pengetahuannya dengan hadis-hadis ini serta menyingkap perkara dan keadaannya. Sesungguhnya lelaki ini mengetahui hadis-hadis ini dan ia melihat pada Dajjal apa yang telah disifatkan oleh Rasulullah SAW dan padanya, dan ia membaca tulisan bertulis di antara dua mata Dajjal, dan juga akan dibaca seorang mukmin atau orang yang membenci amalannya itu, iaitu bahawa ia kafir, atau tertulis dengan huruf kafara seperti mana yang dijelaskan. Tidak diragukan bahawa lelaki yang alim dan soleh itu mengetahui bahawa dialah yang dimaksudkan dengan hadis ini, dan dialah lelaki yang akan membunuhnya. Oleh itu ia tidak takut ketika Dajjal bertanya, apa pendapatmu sekiranya aku mematikan yang ini kemudian aku menghidupkannya semula? Adakah kamu ragu-ragu tentang masalah itu? Lelaki itu menjawab, tidak. Maka Dajjal telah membunuhnya kemudian menghidupkannya semula. Lelaki alim ini semakin bertanya keyakinannya pada Dajjal. Ketika dihidupkan semula setelah dibunuh oleh Dajjal,
dan memberitahu manusia akan pengetahuan yang sampai kepadanya dari Rasulullah SAW bahawa Dajjal tidak mampu membunuhnya. Sekali lagi, oleh itu lelaki alim itu berkata kepada Dajjal dan orang-orang yang ada di sekelilingnya, demi Allah, aku lebih mengetahui tentang dirimu sekarang ini dari apa yang aku tahu kemarin. Dajjal ingin membunuh lelaki itu tetapi tidak berjaya. Dalam satu riwayat di sisi Muslim dari Abu Sa'id bahawa Rasulullah SAW menyebutkan panjang lebar tentang kisah lelaki ini bersama Dajjal. Padanya baginda bersabda, dan Dajjal keluar, lalu seorang lelaki dari kaum mukmin datang kepadanya. Maka pengikut-pengikut Dajjal yang bersenjata lalu bertanya kepadanya, ke mana engkau hendak pergi? Jawabnya, aku ingin menemui lelaki yang keluar ini. Katanya, lalu mereka bertanya kepadanya, tidakkah engkau beriman dengan Tuhan kami? Lalu jawabnya, Tuhan kami tidak tersembunyi. Sesungguhnya kebodohan yang sudah ternampak pada bala tentera Dajjal menjadikan mereka terpedaya dengannya dan mempercayai Dajjal sebagai Tuhan. Oleh itu mereka bersiap sedia membunuh sesiapa yang tidak beriman kepada Tuhan yang taghut itu. Lelaki soleh itu tidak mencetuskan peperangan dengan mereka, maka ia hendak menemui ketuanya dan tidak ingin menyibukkan diri dengan anak buahnya, lalu berkata kepada mereka, Tuhan kami tidak tersembunyi. Sesungguhnya sebahagian dari mereka hendak membunuhnya, lalu yang lainnya mengingatkan arahan Dajjal kepadanya yang melarang membunuh seorang selainnya. Maka mereka berkata, bunuhlah ia. Lalu sebahagiannya berkata kepada yang lainnya, bukankah Tuhanmu telah melarang kamu membunuh seseorang selain ia? Katanya, maka mereka membawanya kepada Dajjal. Apabila orang mukmin itu melihat Dajjal, ia berkata, wahai sekalian manusia, inilah Dajjal yang telah disabdakan Rasulullah SAW. Dajjal melakukan padanya seperti yang dilakukan taghut yang zalim, yang hendak memasukkan manusia dalam agamanya, yang menyuruh pengikut-pengikutnya untuk memukul dan menyiksanya. Katanya, lalu Dajjal berkata, siksalah ia. Lalu dipukul kepala, punggung dan perutnya berkali-kali. Katanya, kemudian Dajjal bertanya, masihkah engkau tidak mahu beriman kepadaku? Lalu jawabnya, engkau adalah Dajjal pembohong. Sesungguhnya Tuhan sebenar yang layak disembah tidak perlu memaksa manusia untuk beriman. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Sekiranya ia menghendaki, nescaya diberikan hidayah petunjuk kepada manusia. Apabila Allah menginginkan iman kepada seorang hambanya, maka dimasukkan iman dalam hatinya dengan kerelaan dan pilihan, seperti mana yang diperbuat dengan tukang sihir Fir'aun. Maka sesungguhnya mereka sujud kepada Tuhan sekalian alam dalam penyaksian yang agung, tanpa mempedulikan apa yang diperbuat Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Sesungguhnya penyiksaan yang dilakukan Dajjal agar manusia percaya kepadanya membuktikan bahawa ia bukan Tuhan sebenar. Maka ia tidak mampu memasukkan iman dalam hati manusia dengan kemampuan yang ada padanya. Apabila orang mukmin itu menentang Dajjal dengan hakikat sebenar dan bahawa ia adalah Masih ad-Dajjal, Dajjal memerintahkan agar lelaki itu dibelah dua, lalu dibelah dua sehingga terpisah antara kedua kakinya. Kemudian Dajjal berjalan antara kedua belahan itu lalu berkata, bangunlah. Lalu dia pun bangun hidup semula. Kemudian Dajjal bertanya, tidakkah engkau beriman kepadaku? Lelaki itu menjawab, aku semakin bertambah yakin padamu. Bahawa ia berkata kepada manusia, wahai sekalian manusia, sesungguhnya tidak ada seorang yang mampu membunuhku setelah ini.
katanya Dajjal menangkap untuk disembelihnya, lalu bentangkan lehernya dengan tembaga sehingga ia tidak mampu membunuhnya. Katanya maka Dajjal memegang tangan dan kakinya, kemudian dicampakkannya. Manusia menyangka ia mencampakkannya dalam neraka, namun ia dicampakkan ke dalam syurga. Sesungguhnya ia adalah fitnah besar, yang mana Dajjal membunuh seorang lelaki dengan dibelah dua dan berjalan di antara dua belahan itu, kemudian diperintahkan untuk hidup semula, lalu kedua belahan itu berkumpul dan kembali seperti asalnya. Akan tetapi perkara-perkara luar biasa tidak menggugat iman lelaki mukmin itu terhadap yang telah diperbuat Dajjal padanya. Bahkan ia mengisytiharkan kepada manusia bahawa tidak ada yang melakukan perbuatan ini selainnya, dan ia tidak akan mampu membunuhnya sekali lagi. Berdasarkan hadis Nabi, di sini masuk campur pertolongan ilahi. Ketika Dajjal ingin membunuhnya sekali lagi, maka Allah meletakkan tembaga pada lehernya. Akhirnya zahirlah kelemahan dan kekurangan Dajjal. Lalu Dajjal mencampakkan lelaki yang mana ia menyangka dicampakkannya ke dalam sungai neraka, namun pada hakikatnya ia mencampakkannya ke dalam sungai syurga. Sesungguhnya lelaki mukmin yang menentang Dajjal ini adalah contoh tauladan bagi ulama dan juga fuqaha yang menentang para pemerintah yang zalim, yang taghut. Betapapun keburukan dan banyaknya kerosakan mereka, dan mereka pada yang demikian menasihati hamba-hamba Allah, menunjukkan mereka kepada kebenaran serta menyingkap keraguan dari mereka. Dan Rasulullah menyudahi tindakan lelaki itu dengan sabdanya, ini adalah manusia yang lebih besar persaksiannya di sisi Tuhan sekalian alam. Sesungguhnya lelaki itu telah menyaksikan pada Dajjal apa yang diketahuinya dari hadis Rasul, maka penyaksiannya pada Dajjal adalah penyaksian benar dan diterima, yaitu penyaksian yang lebih di sisi Allah dan pada timbangannya. Saya tidak tahu adakah kitab saya ini dapat berkekalan sehingga zaman keluarnya Dajjal, lalu orang alim itu membaca kisah ini mengenainya dalam konteks kisah Dajjal. Sesungguhnya saya mengharapkan yang demikian, dan demikian itu tidak sulit bagi Allah. Ini penjelasan pengarang kitab kita, Dr. Sulaiman Ashqar hafizahullah rahimallahu taala. Jadi bagaimana kisah panjang tragedi yang berlaku kepada seorang lelaki yang beriman, yang membenarkan Allah dan juga Rasulnya, berhadapan dengan pendustaan, pembohongan daripada Dajjal. Bagaimana Nabi SAW menceritakan di antara perkara yang dilakukan oleh Dajjal itu di akhir zaman, apabila dia tidak dapat masuk ke kota Madinah, dia berada di pinggiran kota Madinah, lalu keluar orang alim yang beriman nak membenarkan dan nak membuktikan bahawa dia itu adalah Dajjal. Dan orang alim tersebut mengetahui bagaimana dirinya itu seperti mana yang diceritakan oleh Nabi SAW yang kita baca panjang lebar tadi ini. Dia tahu dan dia yakin bahawa dialah lelaki tersebut. Baik itu apabila dia bertemu dengan Dajjal, dia berhadapan dengan Dajjal, dia menyatakan kebenaran dan dia tidak bimbang, tidak khawatir apa yang dilakukan oleh Dajjal kepada dirinya. Maka berlakulah episod dialog, perbincangan dan juga tindakan kejam, tragis yang dilakukan oleh Dajjal kepada lelaki ini. Dibelah badan lelaki ini sehingga terbelah dua, tercampak ke kiri dan juga ke kanan dengan kesombongan Dajjal melalui kedua belah batang tubuh lelaki tersebut. Lalu diminta bangun lelaki itu, dicantumkan sebelah hidup. Bertanya, masihkah kamu beriman dengan aku? Aku yang mematikan kamu, aku menghidupkan kamu. Laki ini dengan berani dan tegas
kuatnya iman dia pada waktu itu, dia mendustakan, Allah SWT tidak membenarkan apa yang dikata oleh Dajjal tersebut. Semua ni diceritakan Nabi SAW dan diketahui oleh lelaki tersebut. Sebab itu dia berani berhadapan dengan Dajjal, dan dia tahu dia akan dibunuh dan dia akan dibangkitkan semula. Dan Dajjal sesudah daripada membunuhnya buat kali yang pertama, ingin membunuhnya buat kali yang kedua, maka tak akan lagi dia mampu untuk membunuhnya. Maka daripada hadis ini yang menceritakan kepada kita, itulah perangai kekejaman Dajjal yang datang membawa fitnah yang besar kepada manusia. Kepada yang tidak mengikutinya, dia akan binasa ke manusia tersebut. Kepada yang mengikutinya, dia akan bela, dia akan beri segala-galanya. Sedangkan pada hakikatnya mereka yang dibinasakan oleh Dajjal itulah penghuni syurga Allah. Mereka yang dibela, yang diberikan kemewahan, kekayaan, kesenangan, itulah penghuni neraka Allah wa'iyadzubillah. Dan bagaimana hadis ini nak menceritakan kepada kita perjuangan orang-orang yang berilmu pengetahuan. Bukan kita lihat pada sejarah yang disebutkan oleh Nabi SAW ini sahaja. Di sepanjang zaman adanya para alim ulama yang berada di belakang pejuang-pejuang agama Allah. Sama ada alim ulama itu pejuang-pejuang kepada agama Allah, yang memberikan nasihat, memberikan rangsangan, memberikan motivasi, memberikan bimbingan. Sebagai contoh, pemerintah, panglima tentera yang masyhur Sultan Muhammad Al-Fatih, bagaimana keupayaan dia membebaskan kota Konstantinopel, ketika mana seluruh umat Islam pada waktu itu buntu untuk membukanya. Bermula daripada zaman sahabat, berakhir dengan matinya Abu Ayyub Al-Ansari, diteruskan dengan kerajaan Bani Umayyah yang pada waktu tersebut diketuai oleh Khalifah Sulaiman bin Malik. Bawa ketumbukan masuk ke kota Konstantinopel ini, nak buka tak mampu. Zaman berlalu, masuk pada zaman pemerintahan kerajaan Bani Abbasiyah. Di zaman kerajaan Bani Abbasiyah diketuai oleh Harun Ar-Rasyid, bawa lagi ketumbukan tentera nak buka kota Konstantinopel ni, tak dapat. Sehinggalah zaman pemerintahan Khalifah Uthmaniyah, lahirnya Sultan Muhammad Al-Fatih. Diambil semangat dan motivasi daripada hadis Rasulullah SAW, la tuftahannal Konstantiniyah fala ni'mal amiru amiruha wa ni'mal jaysh dzalika jaysh. Akan dibukanya kota Konstantinopel ini, yang dibuka oleh seorang pemimpin yang dia adalah sebaik-baik pemimpin, yang mempunyai tentera, yang tenteranya sebaik-baik tentera. Siapa hak yang beri galakan, motivasi, inspirasi kepada Sultan Muhammad Al-Fatih sehingga dia digelar sebagai Al-Fatih? Di belakangnya itu ada seorang ulama, seorang alim, seorang murabbi yang bernama Syekh Syamsuddin Al-Wali Ad-Dimashqi, seorang ulama sufi, seorang ulama haraki yang sangat hebat. Nampak? Nak cerita tentang orang alim. Dan kalau kita tengok rentetan perjuangan kemerdekaan negara kita, kita duduk bulan Ogos, bulan kemerdekaan. Kita lihat berapa ramai para alim ulama terkorban dalam membawa kebangkitan menentang penjajah. Bukan mak kilau seorang saja, kebangkitan pahlawan, walaupun filem yang mencecah 90 juta lah. Ramai lagi ulama-ulama
yang terbilang, yang tersembunyi daripada sejarah tanah air kita ini, yang menjadi pencetus kebangkitan umat Islam, menggerakkan gerakan menentang dan mengusir penjajahan. Dan dalam cerita ini bagaimana seorang ulama yang alim dengan ilmu dia berani berhadapan dengan Dajjal. Maknanya antara lain, cara untuk kita nak selamatkan diri kita daripada terpengaruh dengan Dajjal, daripada fitnah Dajjal, duduk dengan orang alim, duduk dengan kepimpinan ulama, duduk dengan para ustazah, asatizah yang ada. Kerana mereka ni, mereka yang faham tentang hakikat agama, faham tentang Al-Quran, faham tentang hadis Nabi, faham tentang apa yang berlaku pada masa dahulu, kini dan akan datang. Dan dengan kefahaman itulah meningkatnya, tingginya keimanan mereka pada Allah, menyebabkan mereka berani untuk berhadapan, menyatakan kebenaran walaupun pahit yang akan mereka perolehi. Orang yang berada dengan kepimpinan ulama, dia selamat. Orang yang berada dengan orang yang membimbing pada agama dia selamat. Yang ketiga, bagaimana dalam hadis yang panjang ini nak menceritakan tentang mukjizat Rasulullah SAW, dan mukjizat itu dia tak berlaku lagi, dan dia akan berlaku di akhir zaman kepada lelaki ini yang berhadapan dengan Dajjal. Di situ ada pendapat menyatakan bahawa mukjizat itu hanya berlaku ketika mana Nabi dan Rasul itu hidup. Apabila Nabi dan Rasul itu mati, mukjizat itu tak ada. Pernyataan itu hanya kepada para Nabi, para Rasul sebelum Nabi. Apabila Allah menghidupkan seorang Nabi, dia menyampaikan dakwah risalah kepada umat dia, kaum dia, ada yang menentang dia, maka nak berhadapan dengan penentangan tersebut diberikan mukjizat nak membuktikan kebenaran seorang Nabi tersebut. Maka apabila Nabi tersebut telah mati, maka mukjizatnya telah pun berakhir. Tetapi tidak pada Nabi SAW. Mukjizat Nabi itu sama ada dia telah pun berlaku, dan dia sedang berlaku, dan juga bakal berlaku kepada umat di akhir zaman. Di antaranya mukjizat yang telah pun berlaku banyak. Air keluar daripada jari jemari Nabi SAW. Nabi bercakap dengan tongkol kayu yang menjadi mimbar tempat khutbah Nabi. Nabi bercakap dengan seekor kijang. Banyak kalau kita nak cerita. Mukjizat yang sedang berlaku, Al-Quran, mukjizat besar berlaku pada umat di akhir zaman. Semua yang diceritakan Allah Al-Quran satu persatu berlaku. Sedangkan Nabi dah wafat 1400 tahun yang lalu. Perkara-perkara itu sedang dijelmakan oleh Allah, nak menunjukkan keutamaan ilmu yang Allah berikan kepada Nabi serta mukjizat yang berlaku. Dan yang akan datang itu peristiwa-peristiwa yang disebutkan dengan al-mubasyirat wal fitan. Perkara-perkara yang berbentuk dengan akhir zaman, dan juga perkara-perkara fitnah yang berlaku kepada umat di akhir zaman. Di antaranya Dajjal ni lah. Bagaimana Nabi SAW menceritakan satu persatu siapakah Dajjal, ciri-ciri dia, tindakan dia, matlamat tujuan dia, apa yang dia akan lakukan, di mana tempat dia akan berada dan sebagainya. Diceritakan satu persatu. Dah, kalau manusia biasa boleh cerita tak sedetil itu? Jawapannya tidak. Dia adalah anugerah ilmu dan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi SAW, yang Nabi cerita 1400 tahun yang lalu, yang akan berlaku di akhir zaman ketika mana Dajjal keluar.
keluarnya lelaki ini menyatakan kebenaran kepada Dajjal, dan akhirnya dia dibunuh, dia dihidupkan semula, dan dia tidak boleh lagi diperapa-apa ke Dajjal buat kali yang kedua, melainkan dia dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, hadis yang panjang ni nak cerita apa? Nak cerita bahawa lemahnya Dajjal ni, dahsyat macam mana, hebat macam mana, kagum, teruja, terpengaruh dengan pembawaan Dajjal ini. Akhirnya Dajjal ni dia ada kelemahan dia. Semua yang berlaku itu illa biiznillah, dengan izin Allah. Jahatnya Dajjal boleh buat segala-galanya. Dalam jalan satu perkampungan yang tak sokong dia, kampung tersebut akan binasa, akan kemarau, semua binatang mati, tumbuh-tumbuhan mati, air akan kering, dengan izin Allah. Kalau dia lalu di satu kampung, satu tempat yang menyokong dia, beriman pada dia, akan jadi subur, akan jadi moden tempat tersebut, juga dengan izin Allah. Kerana apa? Apa yang berlaku itu selain daripada qudrah dan juga iradah Allah, dia juga nak membenarkan apa yang disabdakan Nabi 1400 tahun yang lalu. Kalaulah berlaku pada zaman keluarnya Dajjal tidak seperti mana yang diceritakan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis baginda, maka di sana ada percanggahan wahyu Allah kepada Nabi ketika mana Nabi dibangkitkan menjadi seorang Rasul, cerita pasal akhir zaman dengan keadaan realiti yang bakal berlaku ketika mana keluarnya Dajjal. Hak Nabi cerita lain, hak berlaku lain. Indah khabar dari rupa. Beli dekat Shopee, comel sampai hancur. Maka apa yang umat akan katakan? Nabi ini seorang pendusta. Tak sama dengan apa yang Allah Ta'ala jadikan ketika tersebut. Siapa yang boleh memberikan jaminan apa yang Nabi sabda 1400 tahun yang lalu akan berlaku sama pada zaman sekarang, pada zaman fitnah sekarang, pada zaman keluarnya Dajjal sekarang? Tidak ada siapa yang boleh memberikan jaminan illallah, melainkan Allah. Maka bila apa yang Nabi keluarkan itu wahyu daripada Allah, maka wahyu Allah itu benar. Dan apa yang disampaikan oleh Nabi itu benar. Dan perkara yang bakal berlaku itu adalah juga benar. Yang tidak benarnya adalah keimanan kita tu. Sama ada kita ni kekurangan ataupun kita ini ada kelemahan yang tak boleh nak terima perkara tersebut. Betul dah, betul dah. Takkan sikit pun tak ada perubahan. Skrip lain, apa dilakonkan lain. Itu manusia. Di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak. Semuanya itu skrip Allah. Allah akan buat seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu hadis-hadis Nabi dia tidak memperincikan secara detail. Allah SWT keadaan yang berlaku, nama tempat, pakaian dia apa dia, manusianya siapa dia, di zaman bila dan sebagainya. Dan dia tidak memberikan siapakah lelaki yang disebutkan, yang dimaksudkan dalam hadis ini, ulama yang mana, ulama di Mekah ke, di Madinah ke, di Mesir ke, di Yaman ke, di Syria ke. Dia tak cerita. Dia cerita seorang yang alim. Apabila berlakunya perkara tersebut, sampai masanya kita lihat kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan daripada hadis Nabi SAW. Dan Dajjal ini adalah musuh Allah yang pada awalnya diberikan keizinan untuk melakukan 1001 kerosakan, tetapi akhirnya dengan seorang lelaki yang berhadapan dengan dia menunjukkan kelemahan yang ada pada diri dia. Keluar biasaan Dajjal adalah ciptaan manusia. Kita baca sikit lagi.
Sesungguhnya perkara-perkara luar biasa yang terjadi di tangan Dajjal adalah kudrat manusia semata-mata. Ia bukan pemberian dan anugerah ketuhanan, seperti mana Allah berikan mukjizat, karamah, ma'unah kepada nabinya, kepada hamba-hambanya yang soleh. Sesungguhnya di belakang Dajjal adalah kekuatan jahat yang mencipta perkara-perkara luar biasa itu untuk menguasai manusia. Yang zahir bahawa yang mencipta kemampuan-kemampuan itu adalah Yahudi, yang memberikan kekuasaan, yang memberikan kekuatan, yang membina pengaruh Dajjal di akhir zaman ini adalah dimulai oleh orang-orang Yahudi. Kerana Nabi SAW bersabda daripada Anas bin Malik, Dajjal diikuti oleh Yahudi Asbahan seramai 70,000 orang. Mereka memakai pakaian tebal berbaris-baris. Hadis sahih riwayat Muslim. Ni yang mengangkat Dajjal, yang memberikan kedudukan kepada Dajjal. Dajjal sendiri adalah seorang Yahudi. Sesungguhnya Ibnu Sayyad berkata kepada Abu Sa'id Al-Khudri. Ibnu Sayyad ni kita dah jelas dah pada tajuk yang sebelum ini tentang kekeliruan Nabi, para sahabat dan juga manusia pada hari ini. Siapakah Ibnu Sayyad yang sebenar? Adakah dia Dajjal ataupun dia manusia biasa daripada kalangan orang Yahudi? Saya telah buat kesimpulan bahawa Ibnu Sayyad ini adalah manusia, daripadanya lahir keturunan Yahudi yang menguasai dunia pada hari ini. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Dajjal seorang Yahudi. Hadis sahih yang membuktikan bahawa perkara-perkara luar biasa itu adalah ciptaan manusia adalah perkara-perkara berikut. Nak bukti bahawa apa yang dilakukan oleh Dajjal itu adalah kudrat manusia, rekayasa ciptaan manusia. Sesungguhnya sebahagian yang ada di sisi Dajjal tidak diketahui hakikatnya oleh Dajjal. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang ada pada Dajjal daripada Dajjal sendiri. Padanya ada 2 sungai yang mengalir, salah satunya dipandang mata sebagai air putih dan yang lainnya dipandang mata sebagai api yang menyala-nyala. Jika seorang mendapatinya, maka datangilah sungai yang dilihatnya sebagai api dan pejamlah mata, kemudian tundukkan kepala lalu minum daripadanya, kerana sesungguhnya itu adalah air sejuk. Maka keadaan Dajjal yang tidak mengetahui hakikat yang ada padanya menunjukkan bahawa di sana ada kekuatan yang menciptakan baginya perkara-perkara seperti ini. Nabi lebih mengetahui apa yang dilakukan oleh Dajjal daripada Dajjal itu sendiri. Sedangkan Dajjal tak tahu nak apa, benda apa, perkara apa, sebab orang lain hak monitor di belakangnya. Macam mana Presiden Amerika Syarikat, bagaimana pemerintahan Amerika Syarikat pada hari ini, semua dimonitor oleh orang Yahudi. Macam itulah orang Yahudi memonitor Dajjal pada akhir zaman. Tahu-tahu lancar serang di Iraq, tahu-tahu lancar serang di Afghanistan, tahu-tahu lancar serang di Yaman. Presiden tak tahu apa. Buat kenyataan je ada pengganah, buat kenyataan je ada rusuhan, buat kenyataan je ada ekstremis, pemberontakan dan sebagainya. Sungguh ada tak tahu benda. Tak tahu benda. Dak bagi jet peribadi, White House, bagi sana, bagi ni. Gitu lah. Sama ya. Dak. Ini Dajjal kecil. Dajjal besar pun dimonitor oleh orang Yahudi juga. Tak tahu menahu. Orang Yahudi ni daripada zaman Nabi, sebelum daripada zaman Nabi SAW lagi sehingga kiamat, memang duduk di belakangnya. Dia tak berani nak jelma di luar. Semua bertopengkan dengan apa yang ada di luar. Semua diseliputi oleh benda yang zahir secara di luar. Dia tak berani nak tonjolkan diri, dia tak berani nak keluarkan diri dia. Ini bukti bahawa apa yang ada di sisi Dajjal itu
perkara-perkara luar biasa itu ciptaan manusia belaka. Yang kedua, dalam sebahagian hadis terdapat isyarat-isyarat yang menunjukkan apa yang telah disebutkan dalam hadis Huzaifah. Nabi SAW bersabda, dan tidak diciptakan fitnah semenjak keujian dunia, kecil ataupun besar, melainkan untuk Dajjal. Yang difahami dari hadis ini bahawa kekuatan tersembunyi yang ada di belakang Dajjal telah menggunakan seluruh fitnah terdahulu, ilmu-ilmu, ciptaan-ciptaan, sehingga sampai kepada apa yang telah dicapaikannya. Jadi apa yang berada di si Dajjal itu semuanya telah disusun, diatur, rapi oleh orang yang berada di belakang Dajjal tersebut. Bagaimana nak jadikan dia sebagai perkara yang asas, basic, bagaimana nak jadikan dia sebagai perkara yang pertengahan, dan akhirnya kemuncak dengan keluarnya Dajjal. Mereka menyusun, atur, mencatur perjalanan dunia ini dengan strategi yang sangat rumit, yang sangat licik. Untuk apa? Kesiapsiagaan mereka menghadapi Dajjal. Sebab itu Allah antara lain mereka mempersiapkan beberapa buah istana Dajjal. Sedangkan Dajjal pun tak pernah duduk, tak pernah tahu dia ada istana. Tak? Tonton balik Google istana Dajjal. Di Arab Saudi ada satu, di Eropah ada satu, di Yaman ada satu. 3 istana Dajjal. Dan siapa yang buat? Dajjal sendiri ke yang buat? Puak-puak ni buat. Dajjal pun tak tahu dia ada istana. Keluar-keluar nanti duduk ya, sedap jadi Dajjal. Dah bisa. Ada orang jangan kata bisa, siap laku dah. Kerja dia sesatkan manusia ya. Hak lain semua kami standby belakang dah. Kami siap semua dah, kelengkapan dan sebagainya. Bila siap ni tengah duk buat persiapan. Yang terakhir, perkara-perkara luar biasa yang didatangkan Dajjal sebahagian daripadanya telah dicapai manusia pada hari ini. Maka perpindahan ke pelosok-pelosok bumi pada hari ini dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan kereta-kereta, pesawat-pesawat sudah menjadi perkara biasa. Tidak seorang pun yang merasa pelik mengenainya. Setelah pada hari beredar di sekeliling bola bumi dalam 1,5 jam, pesawat angkasa telah melepasi ruang angkasa bumi dan sampai ke bulan dan sebagainya. Akan tetapi Dajjal mengatasi semua itu, yang mana ia mengharungi seperti ceruk rantau tanpa sebarang susah payah. Semua yang bakal dilalui oleh Dajjal itu manusia telah lalui pada saat ini, pada waktu ini. Dalam 40 hari Dajjal boleh menguasai dunia. Bagaimana terlalu cepat, seperti mana kita mengelilingi dunia dengan kapal terbang. Sebagaimana kita boleh menguasai dunia dengan teknologi yang canggih. Nak tahu benua mana, nak tahu isu apa, nak tahu berita apa, sehingga boleh tahu segala galanya. Maka Dajjal keluar nanti, dia boleh buat perkara tersebut. Kajian-kajian ilmiah telah melakukan eksperimen untuk menghidupkan benda mati, pengklonan manusia dan haiwan berkembang dengan pesaknya. Akan tetapi Dajjal mengatasi seluruh yang telah dicapai manusia. Senjata-senjata pemusnah boleh membinasakan kehidupan tak sampai pada kemuncaknya pada roket-roket yang mampu melepasi benua-benua, bom-bom kluster, atom, hidrogen. Dan akan tetapi apa yang dilakukan Dajjal mengatasi semuanya itu. Maka manusia tidak mampu menyuruh langit menurunkan hujan dan menyuruh bumi menumbuhkan tumbuhan. Dan apa yang didatangkan Dajjal adalah buah lagi usaha kesungguhannya yang dilakukan oleh manusia. Perkara yang ada pada hari ini menunjukkan kudrat, kekuatan manusia menciptakan pelbagai teknologi dan sebagainya. Dajjal dia keluar, dia boleh buat lebih daripada tu lagi. Maknanya benda tersebut adalah datang daripada keupayaan.
datang daripada kudrat manusia itu sendiri. Walaupun begitu, di sana tetap dengan izin qada dan qadar daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menguji bumi dunia ini dan juga seisinya sebelum berakhirnya dengan kedatangan yaumul qiyamah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada kita dan memberikan ilmu pengetahuan dan memberikan kekuatan kepada kita untuk kita menjaga dan memelihara diri kita daripada fitnah dunia pada saat dan ketika ini, lebih-lebih lagi ketika mana keluarnya Dajjal. Allah Subhanahu wa taala alam. Insyaallah kita akan sambung bab yang seterusnya, masih lagi membincangkan perihal Dajjal. Yang baik daripada Allah yang lemah terletak serbasa kelemahan saya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati, yang Allah Subhanahu wa taala meridai kita. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa natubu ilaih. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.